Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai, dan untuk episod kali ini kita akan review hasil daripada kamera Xiaomi Mi 11 Ultra berdasarkan daripada laporan DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar dalam test berkaitan dengan display, bateri, audio dan juga image quality. So setiap laporan diorang ni memang agak detail lah guys. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok apakah laporan diorang untuk kamera daripada Xiaomi Mi 11 Ultra. Alright guys, so kalau kita tengok dekat sini, Xiaomi Mi 11 Ultra Camera Test Large Sensor Power. So untuk pengetahuan korang, Xiaomi Mi 11 Ultra ni mempunyai sensor yang agak besar lah, iaitu 1/1.12 inci ataupun lebih kurang sekitar 22.7 mm. Dan untuk kamera ni, semakin besar sensor dia, semakin best lah image quality dia tu. Dia akan ada lebih dynamic range, noise dia akan kurang, dan detail-detail dekat dalam gambar ni lebih banyak daripada sensor yang lebih kecil. Alright guys, so jom kita tengok. Alright guys, sebelum tu jom kita tengok spek untuk kamera Xiaomi Mi 11 Ultra ni. Ok, untuk kamera primary dia ada 50 megapiksel quad Bayer sensor dengan 24mm lens f1.95. Kemudian untuk ultra wide dia ada 48 megapiksel setengah inci sensor dengan lens 128 degree. So saya tak pasti ni berapa mm lens ni, dan aperture f2.2. Untuk lens tele pula dia ada 48 megapiksel setengah inci sensor, 120mm equivalent lens dengan f4.1 aperture. 120mm ni agak jauh jugalah dia boleh shoot kan untuk tele. Dan kalau kita tengok dekat sini, video dia boleh record sehingga 8K 24 frame per second, 4K boleh shoot sehingga 60 frame per second. Alright guys, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahagian exposure dan juga kontras. So untuk bahagian exposure dengan kontras ni, biasanya DxOMark akan shoot dekat kawasan-kawasan yang ada backlight yang agak strong lah. So kalau kita tengok dekat sini, muka subjek ni biasanya akan ada dalam keadaan shadow. Kemudian dekat bahagian belakang ni, highlight dia memang agak kuat lah. So untuk Xiaomi Mi Ultra 11 ni, dia ada good exposure lah dan juga dynamic range yang cantik, di mana dia boleh retain detail dekat bahagian subjek dan juga dia boleh retain detail dekat bahagian background kita ni. Cuma dia nampak agak weird sikit lah dekat shadow bahagian sini. Mungkin ni disebabkan oleh processing dekat dalam kamera tu sendirilah kot. Compare dengan Huawei Mate 40 Pro Plus, kita boleh nampak lebih natural sikit lah Huawei Mate 40 Pro Plus ni. Dan kalau kita tengok Samsung Galaxy S21 Ultra, kita boleh nampak yang dekat bahagian belakang ni detail dia dah hilang. So ini highlight dia memang clipping lah. So dynamic range untuk 21 Ultra ni dia tak sehebat Mi 11 lah. So kita ke bahagian low light. Okay, kalau kita tengok gambar ni memang agak gelap lah guys kan. Kita nampak cahaya ada sikit je daripada tab dan juga daripada lampu LED dekat bahagian belakang ni. Ok, jom kita buka besar sikit. Ok guys, so gambar ni kalau kita tengok daripada kecerahan tab ni memang sangat-sangat cerah lah. So tab ni dah blown out kan, memang cerah gila. Dan dekat bahagian gelap ni memang gelap betul lah, memang tak ada lampu langsung. So kalau kita tengok detail dekat bahagian gelap masih lagi ada, tapi tak berapa nak nampak sangat dah. Dan dekat bahagian yang cerah memang exposure dia memang cantik lah. So dekat muka kita boleh nampak dia tak blown out dan sebagainya. So exposure untuk gambar ni boleh dikatakan seimbang jugalah, sebab dia berada dalam keadaan yang gelap dan juga ada cahaya yang sangat-sangat kuat dekat depan ni. Tapi kalau kita nak compare dengan Huawei Mate 40 Pro ni, Mate 40 Pro memang did a good job lah. Kalau kita tengok dekat bahagian tab ni, boleh nampak apa yang dia tengok kan, gambar yang dia tengok. Kemudian exposure dekat muka memang cantik, dan exposure untuk bahagian yang gelap ni memang kita boleh nampak detail. So Mi 11 Ultra ni nampaknya dia macam kurang sikit untuk kawasan yang gelap dan juga ada high contrast yang macam ni. Dan kalau kita tengok dua-dua gambar ni memang nampak jauh beza lah kan. Alright guys, so kita ke bahagian color. Untuk gambar yang di shoot indoor macam ni, so Mi 11 Ultra ni dia ada skin tone yang boleh katakan ok. Kemudian white balance dia pun nice. Kalau kita compare dengan Mate 40 Pro ni, Mate 40 Pro ni nampak ke arah white balance dia ke arah biru sikit. So kita boleh nampak yang dinding dia putih, yang ni ke arah kuning sikit dinding dia. Tapi ketiga-tiga gambar ni nampak macam tak jauh beza sangat lah guys. So kita tengok outdoor, gambar dalam keadaan sunny, bahagian belakang ni ada cahaya matahari yang agak kuat dan dia membelakangi matahari. So kalau kita tengok dari segi exposure untuk subjek, memang
preserve, ada detail, dan dekat bahagian atas ni ada blown out sikit. So highlight dia dah hilang detail, so dia jadi putih kosong je macam tu. Dan kalau kita tengok dari laporan ni, dia ada slightly pink cast dekat awan dekat bahagian belakang ni, dan skin tone dia cantik. Compare dengan Mate 40 Pro ni, Mate 40 Pro ni dekat bahagian subjek dia agak gelap sikit lah dan kurang kontras. Dan kalau kita tengok S21 Ultra ni memang lagi gelap lah, tapi dia dapat preserve detail dekat awan ni. So kalau kita buat editing, saya rasa cantik lah dekat bahagian subjek dengan awan sekaligus. Alright guys, so kita terus ke bahagian depth of field. So untuk sensor yang besar ni, biasanya depth of field dia akan nipis lah guys. So apabila kita fokus dekat subjek yang depan, dekat bahagian belakang ni dia tend untuk blur kan. Tapi untuk Xiaomi Mi Ultra 11 ni, kalau kita tengok setelah di crop bahagian belakang, okay, dekat bahagian mata orang yang nombor kedua, dekat bahagian belakang ni kita boleh nampak detail dekat bahagian background ni masih lagi cantik lah, masih lagi di preserve. Compare dengan Mate 40, detail dia tak berapa nak ada. Dan untuk Galaxy S21 ni detail dia lagi fantastic lah guys. Kemudian kita ke bahagian noise. Untuk gambar yang macam ni gambar outdoor, so ditangkap dalam keadaan yang sunny day, kita boleh nampak kontras dia agak tinggi lah. Dekat sini gelap, so dekat sini lebih cerah. So setelah di zoom dekat bahagian yang kecil ni, kita boleh nampak yang detail dia tu masih lagi cantik lah. Dan noise pun nampak macam tak banyak noise lah, sebab ni memang zoom betul-betul dekat ni guys. Ok, kita ke bahagian indoor pula. Okay, gambar yang macam ni nampak macam kurang sikit cahaya, dan kita ada backlight yang agak kuat dekat bahagian belakang. Dan kalau kita tengok detail dekat awan ni masih lagi ada, dan untuk exposure dalam ni walaupun dia gelap, dia masih lagi cantik lah. Dan setelah di zoom dekat bahagian hujung ni saja, biasanya noise ni ada dekat tempat yang gelap, so dia zoom dekat tempat yang agak gelap kat sini. Dan kalau kita tengok memang tak nampak ada noise lah. Untuk Mate 40 Pro pun tak ada noise. Untuk S21 Ultra kita boleh nampak yang kat sini memang ada noise. Alright guys, so seterusnya kita ke bahagian artifact. So untuk Xiaomi Mi 11 Ultra ni ditangkap gambar portrait dengan ada lampu dekat bahagian kepala. So di zoom dekat bahagian kepala tu, kita boleh tengok dia dah create satu lagi layer kepala dekat sini. So ni memang digital punya blending lah kot. So nampak memang tak natural lah. So apabila adanya strong highlight macam ni dekat belakang subjek, memang dia out lah, memang dia rosak lah, memang kepala dia nampak pelik sikit. Kemudian untuk gambar yang kedua, di shoot outdoor, so dengan latar belakang yang agak cerah. Setelah di zoom dekat bahagian tangan, nampaknya tangan dia bercantum. So memang ini memang disebabkan oleh post processing di dalam kamera itu sendirilah kan. So mungkin masa-masa dia proses tu, dia menyebabkan gambar jadi macam ni. So untuk tempat yang high contrast ni agak bahaya sikit lah Mi 11 Ultra ni, sebab dia boleh wujudkan artifact yang macam ni. Alright, untuk gambar malam pula, kalau kita tengok gambar ni di shoot di tepi lorong ya. Ada bangunan dekat bahagian belakang dan ada cahaya. So kalau kita tengok subjek ni taklah terlalu cerah. So subjek ada dalam keadaan yang gelap juga, dan di belakang ni lebih cerah. Exposure belakang ni memang cantik lah, tapi untuk exposure subjek dia agak gelap sikit. Dan untuk gambar ni flash tak dibuka, tapi kita masih dapat lagi exposure yang boleh dikatakan okey lah kan, sebab kita masih lagi boleh kenal wajah orang yang dekat dalam gambar ni. Tapi kalau kita nak compare dengan Mate 40 Pro, memang Mate 40 Pro ni memang excellent lagi lah. Dekat bahagian belakang kita boleh nampak exposure dia cantik, exposure dekat langit pun kita boleh nampak biru yang cantik, dan muka subjek memang lebih cerah lah, dan kita boleh nampak semua detail-detail yang ada dekat baju dan sebagainya. So Mate 40 Pro memang lagi excellent untuk low light, dan kalau S21 Ultra ni memang out terus lah kan, memang tak nampak apa sangat. Ok, untuk gambar pemandangan malam pula, kalau kita tengok gambar ni flash off, so ditangkap dalam keadaan yang gelap lah, ada lampu-lampu daripada pemandangan sahaja dekat bahagian belakang. So setelah di crop di bahagian yang kecil ni, kita boleh nampak yang detail dia masih lagi cantik sebenarnya, dan noise dia pun tak ada sangat. Dan kalau kita compare dengan Mate 40 Pro, detail dia memang lagi best lah. Dan juga tak ada noise. Kalau S21 Ultra ni saya rasa lebih better sikit daripada Mi 11 Ultra dari segi detail untuk gambar malam yang ni lah. Alright, so kita tengok pula bokeh. So bokeh ni biasanya dia akan shoot menggunakan bokeh mode yang ada dekat dalam kamera. Dan kalau kita tengok dekat laporan ni, dia tulis sini nice bokeh effect dan juga strong blur. So kita boleh nampak lah yang blur dekat bahagian belakang ni cantik jugalah. Kita nampak macam ala-ala effect DSLR sikit, sebab subjek ni agak jauh ni dengan kamera. So kalau kita boleh tengok dekat bahagian depan ni pun ada sedikit blur. Compare dengan Mate 40 Pro,
dia kurang sikit blur dekat bahagian belakang ni. Kalau kita tengok ini lebih lagi blur. Dan kalau kita tengok S21 Ultra, actually bokeh effect dia nampak lebih best tau berbanding dengan yang gambar ni bagi saya lah. Sebab dekat sini mungkin lagi satu disebabkan kontras dia kurang. Kalau kita tengok bahagian tempat yang panas ni tak terlalu panas. Tapi apapun, untuk Mi 11 Ultra ni bokeh dia masih lagi sedap lah guys. Alright guys, so next kita masuk bab lens pula. Untuk Xiaomi Mi 11 Ultra ni gambar close range dengan 1000 lux. 1000 lux ni memang agak cerah lah guys. So setelah ditangkap gambar yang macam ni dan di zoom di kawasan ni, kita boleh nampak yang detail dia memang cantik lah. Tapi kalau kita compare dengan Mate 40 Pro, detail Mate 40 Pro nampak lagi fantastic. Tapi untuk S21 Ultra detail dia memang out. So untuk close range, Mi 11 Ultra ni agak nice lah, agak cantik lah. Kemudian untuk medium range yang menggunakan 4 kali zoom, so ini adalah gambar pemandangan yang mana akan di zoom di bahagian jam dekat bangunan ni je. So setelah di zoom kita boleh nampak detail dia memang masih lagi cantik lah. Compare dengan P40 Pro, detail dia memang tak berapa nak cantik sangat. S21 Ultra pun detail tak boleh lawan dengan Mi 11 Ultra lagi. Dan untuk yang long range punya tele 8 kali zoom, dan gambar ni di shoot dekat outdoor, so kita boleh tengok dekat gambar mata ni telah di zoom dekat bahagian mata, kita boleh nampak detail dia masih lagi cantik. P40 Pro pun detail dia tak sehebat dengan Mi 11 Ultra, dan S21 Ultra pun tak sehebat dengan Mi 11 Ultra. So untuk close range, medium range dengan long range ni, Mi 11 Ultra masih lagi mengekalkan detail yang sangat-sangat best lah, sangat-sangat detail gila. Ok, kat bawah ni ada satu lagi iaitu extra long range yang mana dia di zoom 12 ke 13 kali. So penggunaan zoom di kamera tu 12 ke 13 kali. So setelah di shoot gambar ni, kita boleh tengok di zoom dekat bahagian yang kecil ni, detail dia dah agak kurang lah, tak sama macam long range tadi. So detail dia memang agak out. Tapi kalau nak compare dengan yang lain lagi kurang detail berbanding dengan Mi 11 Ultra ni. Alright, untuk gambar yang menggunakan wide shot, jom kita tengok gambar ni. Gambar ni di shoot dalam keadaan yang gelap dan ada 2 lampu sahaja dekat sini. Dan setelah di zoom dekat bahagian lampu ni, kita boleh nampak yang detail dekat sini masih lagi cantik. Detail untuk bahagian yang gelap pun sebenarnya masih lagi cantik. Compare dengan S21 Ultra ni, detail dekat bahagian lampu ni dia agak burn out lah. So kalau kita tengok dekat sini, memang dinding dia tu memang detail dia memang masih ada, masih lagi preserve. Tapi kalau kita tengok S21 Ultra ni memang burn habis lah. Kita tak nampak dah detail dinding, kita cuma nampak bulatan cahaya sahaja dekat dinding tu. Alright, next jom kita ke bahagian video pula. Untuk Xiaomi Mi 11 Ultra ni, video dia tak banyak test yang dibuat. So jom kita tengok video ni. So dari segi stabilization dia memang cantik, dari segi focusing dia pun saya rasa memang cantik. So dia boleh follow subjek, memang best. Dekat bahagian belakang ni ada bokeh so memang nampak sample sikit. So sebab dia boleh menyebabkan subjek kita tu stand out. So memang tak banyak test untuk video. Dari segi stabilizer dia memang nampak cantik gila tadi. Dari segi exposure pun cantik, white balance dia pun cantik, dari segi focusing pun cantik. Jom kita tengok maybe Mate 40 pula, kita compare dengan Mate 40. So kalau kita tengok dekat Mate 40 ni nampak dull sikit dia punya video. Kontras dia macam low kontras sikit sebab dia punya dynamic range nampak macam tinggi dekat highlight dan juga shadow. So dari segi stabilization pun cantik, dari segi white balance pun nampak macam cantik je. Ok, kita tengok Mi 10 Ultra. Ok, Mi 10 Ultra, masa steady shot tadi pun kita dah nampak ada shaking sikit. Ok, so kita boleh nampak stabilization dia semasa pergerakan ni ok, autofocus dia ok. Ok, kita boleh nampak dekat bahagian dahi ni memang ada sedikit highlight clipping lah. So dia burn out dekat sini. Compare dengan kita punya Mi 11 Ultra tadi, saya rasa Mi 11 Ultra ni memang cantik lah. Ok, kalau kita tengok, ok, cumanya kita boleh nampak ada light leak sikit tadi. So ni mungkin masalah sikit lah apabila kita ada sumber cahaya daripada depan. So bila kita shoot tu, dia boleh dapat light leak. So itu yang tak best sikit lah. Dia boleh menyebabkan kita punya kualiti gambar tu kurang sikit. Alright guys, so itu sajalah review untuk kamera Xiaomi Mi 11 Ultra ni. So, kalau korang ada apa-apa cadangan dan juga pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.